يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في أولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وأساتذتنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور العلم. أخرجنا يا الله من ظلمات الضلالة والكفر إلى نور الإيمان واليقين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا إننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستمع ولا يستجاب له. آمين يا رب العالمين. Tuan pengurusi qaryah, tuan-tuan imam dan pegawai-pegawai masjid, terusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi kita diberi kesempatan untuk mengadakan majlis yang dikira di dalam agama kita sebagai majlis zikri, di antara majlis zikri, majlis untuk mengingati Allah Azza wa Jalla, majlisul ilmi, majlis ilmu, dan ianya adalah moga-moga sebagai salah satu daripada taman-taman syurga yang menghidupkan ruh keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, menambah pengetahuan kepada kita, memperjelaskan yang kabur, dan seterusnya menjadi batu lonjakan untuk kita beramal dan beristiqamah dengan ajaran yang benar. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bicara kita pada perjumpaan kali ini adalah untuk membincangkan hukum hakam dan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah korban, sama ada yang berkaitan dengan orang yang menunaikan ibadah korban ataupun orang yang membantu orang untuk menunaikan ibadah korban, ataupun orang yang terlibat sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan pelaksanaan dan menjayakan ibadah korban. Kerana situasi yang ada pada hari ini berbeza dengan situasi ibadah korban satu masa yang lalu. Agaknya 20-30 tahun yang lalu, ibadah korban ini agak kurang dilaksanakan secara berpusat. Masing-masing nak buat korban sembelih di rumah masing-masing, ataupun masing-masing nak buat korban pakat-pakat cari 7 orang dululah kan, pergi sembelih belakang rumah, padu nyok dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah, segala syukur bagi Allah Azza wa Jalla di atas ujian Allah dalam sambutan ibadah korban pada tahun ini adalah suatu yang amat unik dan berbeza dengan tahun-tahun yang sebelumnya, kerana kita akan melaksanakan ibadah korban dalam musim PKPP dengan SOP-nya. Kita malam ni pun dalam majlis kita ni pun kena
ada SOP-nya. Siapa yang tak tembak kepala lagi, dia kena tembak kepala, kan? Jadi ini semua perlu kita beri pertimbangan supaya ibadah korban kita dapat dilaksanakan dengan sempurna dan menjadi suatu amalan yang boleh membuahkan pahala, dan ianya insya-Allah memberi suatu nafas yang baik kepada masyarakat untuk beramal dengan agama Allah Azza wa Jalla. Kita ni tuan-tuan duk sebut amal. Dan amal ini bukan sekadar amal, tetapi amal itu hendaklah dijadikan amalan yang terbaik dan amalan yang berpahala dan amalan yang akan kekal bersama dengan kita. Tuan-tuan, ada seorang, tuan-tuan biasa belajar kan, apa nama, dialog di antara Hatim Al-Asam dengan Syaqiq Al-Balkhi. Dua-dua orang ni wali Allah Azza wa Jalla. Tok guru dia tanya, si guru menanya muridnya, "Hang mengaji kat aku puluhan tahun, apa yang kamu dapat?" Dia kata, "Aku dapat 8 perkara." Kalau bincang yang tu kita panjanglah ceramah yang tu. Cuma salah satu perkara yang dia sebut adalah, bukan salah satu, perkara yang pertama yang dia sebut, dia kata, "Aku melihat setiap orang ada kekasihnya, dan apabila dia masuk ke dalam liang lahat, dalam lubang kubur, tidak ada seorang pun daripada kalangan kekasihnya yang sanggup, yang sudi untuk menemaninya bersama menghadapi alam akhirat." Ada tak? Sayang kat suami, suami mati, maukah masuk tidur dalam kubur bersama dengan suami? Maukah? Mak mati, sayang kat mak, duduk dalam kubur sama dengan mak. Isteri mati, sayang kat isteri, duduk dalam kubur sama dengan isteri. Orang yang waras tidak akan mahu. Sayanglah teriak bini mati, sedih. Duduk 2 hari bini dia balik, keluar dia kubur balik, macam mana? Dia lari kot. Dia kata apa? Dia kata hantu. Baik. Dalam dialog tersebut dia kata, tak ada orang, tidak ada suatu benda yang kita kasihi ataupun orang yang kita kasihi, pihak yang kita kasihi, yang sanggup menemani kita dalam kubur, kecuali apa? Kecuali amalan. Solat kita akan ada di kepala, puasa dan zakat kita akan ada di kanan dan kiri, dan amal kebajikan kita yang lain akan ada di kaki kita. Sekeliling kita, kita dikawal, kita di-cover, kita dipertahankan menghadapi mungkar nakir, menghadapi kegelapan alam kubur, menghadapi kegerunan alam kubur itu, terutamanya malam yang pertama di alam kubur itu, malam yang paling sunyi, malam yang paling sedih bagi orang yang amalan dia okey pun dia sedih juga pasal meninggalkan sanak saudara dan sebagainya. Syekh tu kata, dia kata tak ada kecuali amalan. Maka aku jadikan amalan aku sebagai kekasih aku, dan aku jaga dia elok-elok. Jadi kita kena jaga amalan kita elok-elok. Kalau kita kata ibadah korban yang kita nak buat ni amalan, maka kita kena jaga dia elok-elok. Buat elok-elok. Buat elok-elok, laksana elok-elok, dan jadikan dia sebagai amalan yang akan menemani kita dalam lubang kubur nanti, insya-Allah. Itu asas. Ataupun kita halai balai kira buat asal jadi saja. Saat ni dalam syariat agung, orang timbul perkara berbangkit, tak ada buat ibadah korban. Tak mau macam tu. Nak buat proper, nak buat proper, pelaksanaannya proper, menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat, dan insya-Allah
insya-Allah maksud syariat daripada ibadah korban ni akan tercapai. Itu yang maha penting. Baik, minta maaf lah letak sikit. Dia kena ada satu landasan yang kita imani bersama, landasan satu asas yang kita pegang bersama, supaya kita boleh menunaikan ibadah, kita boleh melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Semua dengan niat yang baik, semua dengan niat yang tulus ikhlas, semua dengan sesuci hati untuk menjadikan tenaga, wang ringgit, masa, perasaan yang kita korbankan semasa menjayakan ibadah korban berpusat yang kita buat ini berpahala dan jadi amalan. Bukan kita nak makan daging lebih, bukan kita nak berebut ekor, bukan kita nak berebut apa lagi yang nak berebut daripada ekor ya, otak pun ni, tu dia kolesterol paling tinggi, otak lembu pun. Okey, bukan itu. Jadi kalau betul dilaksanakan dengan betul, alhamdulillah dia jadi ibadah. Bukanlah masa duk lapar ekor hilang, masa duk masa duk orang panggil londeh masa duk londeh daging daripada tulang batang pinang hilang, musiak luar, musiak dalam, daging udang, apa lagi, rimau menangis, tak ada lah. Semua duduk dalam mana? Dalam motor, dalam apa, balik rumah terus pun ada. Jadi supaya kita melaksanakan ni, orang masuk korban, orang bantu orang masuk korban, buat kerja ni dengan sesuci hati, berasaskan kepada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong untuk kebajikan dan ketakwaan, tidak ada bantu membantu untuk kedosaan dan untuk mencetuskan perseteruan permusuhan. Jadi tak ada benda-benda ni. Sepatutnya umat Islam peka dan ibadah itu untuk ibadah, dan penghayatan itu yang akan mencapaikan kita kepada maksud syariat. Maksud syariat apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Maksud syariat apa? Memperkukuhkan ukhuwah. Maksud syariat apa? Membela orang yang susah. Maksud syariat apa? Mendidik kita untuk berkorban. Okey, itu di antara asas yang perlu saya, tuan-tuan pengurusi masjid, orang buat korban, orang masuk korban, orang bantu orang buat korban, jawatankuasa korban, semua kena sesuci hati untuk sedemikian untuk melaksanakannya. Dengan niat itu, dengan ruh itu, maka insya-Allah kerja kita dapat pahala, jadi amalan. Duduk dalam kubur, dia akan ada jadi amal kebajikan yang akan cover kita apabila kita berhadapan dengan suasana-suasana yang akan kita hadapi. Kubur ni apa? Kubur ni adalah baitul wahdah, bilik keseorangan. Bilik apa? Bilik seorang, bilik kesepian. Dia apa lagi? Dia adalah baitul zalamah. Baitul zalamah, dia adalah bilik yang gelap, tak ada lampu. Dia apa lagi? Satu masalah lagi, dia bukan dekat kesepian, dia bukan sekadar bilik yang kelam, tapi dia adalah baitul masalah, bilik soal apa? Bilik investigation, bilik soal siasat. Ketika itu pangkat, keturunan, kedudukan, kawan yang ramai, pengikut yang ramai, penyokong yang ramai, anak buah yang ramai, tak boleh memberi apa-apa bantuan kecuali amalan. Amalan ni lah kita nak kata ni. Tak mau jadi macam yang kita duk baca dalam Al-Quran, dalam suratul Ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah
tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Balik tengok tafsir, dia kata bahagian teruk muka berdermin pada hari Al-Ghashiyah itu, hari yang orang jadi kelam pemikiran dia, tak nampak apa dah, hari yang serabut tu. Dunia dulu sebahagiannya adalah orang yang amilatun nasibah, ada amalan dan dia susah payah dengan amalan dia, tapi tak ada pahala. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah, kena bakarlah neraka. Tusqa min ainin aniyah la tasma'u fi, tusqa min ainin aniyah la tusminu wala yughni min ju'. Bermacam-macam bentuk azab api neraka yang kena, tapi di dunia dulu sibuk dengan kerja kebajikan. Contohnya, kenapa? Kerana luarannya kebajikan, dalamannya tidak sesuci hati, tidak. Jadi penghayatan tu kedua-duanya kena berlaku. Baik, kita yang tu saya harap, pasal kita ada 2 hari, yang tu nombor 1, kita semua kena sepakat dalam tu. Kalau tak sepakat, tak boleh. Kalau tak sepakat dalam tu, tak boleh kita nak apa, kita nak ambil lama masa nak memahamkan, tambah masyarakat yang sebahagiannya masuk korban dalam keadaan orang buat korban, dia masuk, dia pun nak buat juga. Yang mai tolong buat korban pun tak mau nak mengaji, yang masuk korban pun tak mau nak belajar. Maka jadi salah faham, salah urus. Kadang-kadang buat korban nak dapat pahala, akhirnya jadi dapat dosa. Nanti kita tengok macam mana perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita tersilap langkah dan kita kena elakkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, korban dalam bahasa Arab, korban disebut juga dengan korban dan disebut juga dengan udhiyah. Korban daripada perkataan qaruba. Qaruba maknanya dekat. Melayu pun kata qarib, dekat. Jadi korban adalah sembelihan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian korban dalam bahasa Arab juga disebut sebagai udhiyah ataupun dhahiyah. Ada aspek bahasa tu tak mau bincang lah, ada 9 wajah bacaannya. Okey, yang famous sekali adalah udhiyah. Diambil daripada perkataan duha ataupun dhahwah yang memberi maksud waktu duha. Udhiyah maknanya sembelihan yang dilakukan pada waktu duha, mengambil sempena waktu mula umat Islam menyembelih binatang korban, iaitu duha, hari raya yang pertama, sehinggalah terbenam matahari hari raya yang keempat. Duha hari raya Aidil Adha, hari 10 Zulhijjah, sampailah terbenam matahari hari tasyriq yang terakhir, iaitu 13 hari bulan Zulhijjah. Jadi boleh sembelih hari 10, hari 11, hari 12, hari 13. Hari 10 mesti ramai tahun ni cuti, hari 11 pun cuti, hari 12 pun cuti. Siapa nak relax, orang tak ramai, hari 13, hari Senin dah mula kerja. Sajalah bagi dia. Buat hari 13 siapa tak ada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi kita faham bahawasanya korban itu adalah menyembelih binatang yang tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu pada masa yang ditentukan oleh syarak untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian korban ini baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya ma amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabba ila Allah ta'ala min iraqatid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa adlafiha
wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsa. Bahwasanya tidak ada amalan yang Allah Ta'ala lebih kasih, yang terlebih dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla untuk dilakukan oleh mana-mana anak Adam pada hari Nahar, hari sembelih, iaitu hari raya haji, dan begitulah pada hari-hari tasyrik, melainkan ia melakukan ibadah korban min iraqatid dam, atau fi ba'd riwayah hiraqatid dam, menumpahkan darah, yakni melakukan ibadah korban. Dan korban itu akan datang pada hari akhirat, yaumul qiyamah, biquruni aw adlafiha, dengan tanduk-tanduknya dan kuku-kuku kakinya. Dan darah itu sebelum dia menitis di atas muka bumi, ia menitis di sisi Allah di satu tempat, kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla, maka perelokkanlah diri kamu dengan melakukan ibadah korban ini. Jadi makna hadis ini sebahagiannya berdasarkan beberapa hadis yang lain, maknanya sebelum darah yang pertama sembelihan korban itu jatuh ke atas muka bumi, keikhlasannya, ketakwaannya telah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia diberi keampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Secepat mana darah tumpah ke atas muka bumi menunjukkan pelaksanaan ibadah korban itu telah berlaku, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla lebih cepat daripada itu. Sebahagiannya mengatakan maknanya begitu. Jadi tuan-tuan tengok orang sembelih korban, cepat dia, cepat lagi keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kena dengan sesuci hati, kena dengan seikhlasnya, kerana Allah tidak akan terima illa ma kana khalisan liwajhihi, kecuali amalan yang khulus, ikhlas ni yang semangga, yang semata-mata untuk Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian hadis ini menceritakan binatang korban ini akan hadir di hari akhirat nanti, menjadi bukti amalan kebajikan yang kita lakukan. Dan ada sebahagian riwayat yang amat lemah yang menyatakan bahwasanya kehadiran binatang korban ini akan menjadi binatang tunggangan kita di padang mahsyar nanti, wallahu alam. Dhahayakum matayakum yaumil qiyamah, azimu dhahayakum fa innaha matayakum ala sirat. Besarkan, agungkan korban-korban kamu, kerana ia akan menjadi tunggangan kamu di atas tiang sirat. Wallahu ta'ala a'lamu bihaqiqatil amri. Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui dengan hakikat urusan perkara ini. Tetapi hadis yang pertama tadi menunjukkan dia akan hadir dengan tanduknya, dengan kuku-kukunya. Dan riwayat yang kedua ini, riwayat ini lemah. Kena habaq lah ni zaman orang semua jadi ulama hadis. Alhamdulillah, kesedaran masyarakat terhadap perlu tapi jadi kita pun tak jazam itu sebagai hadis, kita habaq siap-siap diriwayatkan ruya hadisan, dan disebut oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka. Tak mau bincang panjang tu kedudukan hadis yang diterima oleh para fuqaha. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, itu beberapa asas awal untuk pengenalan kepada ibadah korban. Kemudian berkenaan dengan hukum menunaikan ibadah korban. Hukum menunaikan ibadah korban, sekurang-kurangnya para ulama membincangkan ada 3 layer. 3 layer. Layer yang pertama, tahap yang pertama
korban pada hak baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam korban pada hak baginda sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun alaikum. Aku diperintahkan untuk melakukan ibadah korban dan ia adalah sunat bagi kamu. Dan ada riwayat Daraqutni menyebut kutiba alayya nahru wa laysa biwajibin alaikum, difardukan ke atas aku untuk melakukan ibadah korban dan ia tidak wajib ke atas kamu. Artinya pada baginda sallallahu alaihi wasallam, pada diri baginda wajib melakukan ibadah korban. Okey, clear. Kemudian pada hak umat baginda sallallahu alaihi wasallam, para fuqaha, para ulama mujtahidin berselisih pandangan di antara sunat dengan wajib. Jadi layer yang pertama, sebahagian ulama mengatakan ibadah korban adalah ibadah yang wajib bagi setiap orang yang berkemampuan. Ibadah korban ibadah yang wajib bagi setiap orang yang berkemampuan. Ini adalah pandangan yang ada dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa ardah. Dalam mazhab Hanafi, melakukan ibadah korban adalah suatu yang diwajibkan bagi orang yang berkemampuan. Detailnya itu saya ingat-ingat lupa. Boleh saya sebut sikit, mungkin kalau saya silap minta maaf. Kemampuan dalam mazhab Hanafi itu merujuk kepada memiliki harta melebihi nisab. Okey. Ianya berdasarkan kepada satu riwayat yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqribanna musallana. Sesiapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban, maknanya, tetapi ia tidak melakukan ibadah korban, maka janganlah dia, sungguh-sungguh janganlah dia datang menghampiri tempat sembahyang hari raya kami. Jadi dia panggil qiyasul aula. Bila mafhum dia tu, bila Nabi kata jangan mai sembahyang raya, artinya orang yang boleh buat korban tapi tak mau buat korban, jangan dok mai sembahyang raya, artinya ianya adalah satu ancaman yang menunjukkan kepada dia ibadah korban tu adalah ibadah yang wajib. Ini pandangan sebahagian ulama dalam mazhab Hanafi. Tentu akan tengok dalam mazhab Hanafi ni dia terlalu ambil berat dengan ibadah korban contohnya, dan dia tak akan buat korban dengan binatang yang diviralkan baru-baru ni kan. Kalau orang Melayu pergi tengok lembu, dia akan tanya lembu yang paling apa? Bukan paling kecil, yang paling murah. Dia akan tanya lembu yang paling murah. Pekerja asing luar negara yang saya boleh pastikan wallahu alam mereka ni bermazhab Hanafi, dia pergi tanya mana yang paling besar, mana yang paling besar, buat ke mana kan. Kita anggap kita asal buat, kita anggap kita asal buat, kita lupa yang itu adalah merupakan amalan yang akan menemani kita dalam kubur. Kita nak beli rumah paling besar, paling selesa. Kita nak beli nak beli kereta paling selesa. Kita nak mengurat, nak cari isteri paling cantik kot kan. Kita nak paling cantik pada mata kita lah, betul tak? Kita nak nak mengurat cari suami paling handsome kot. Tapi untuk jadi peneman kita dalam kubur, kalau benar riwayat yang menyebut untuk menjadi tunggangan kita di atas titian sirat, ambil yang paling murah. Jadi persepsi itu mungkin
salah mungkin kan, tapi mungkin atas kemampuan. Kalau atas kemampuan, okeylah. Daripada tak mampu buat yang besar-besar, kita mampu hak kecil-kecil, okeylah, nak buat juga, alhamdulillah. Tapi bagi yang mampu untuk lebih daripada tu, kenapa kita lupa firman Allah Taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang terbaik yang kita berikan untuk jalan Allah Azza wa Jalla. Baik, tu satu. Dua, layer yang kedua dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah sendiri berpandangan melakukan ibadah korban hukumnya wajib bagi orang yang berkemampuan. Kemudian dalam mazhab kita, alhamdulillah, dalam mazhab Syafi'i, bahkan dalam mazhab jumhur selain daripada Hanafi, berpandangan ibadah korban adalah sunat muakkad. Sunat muakkad maknanya sunat yang dituntut. Sunat muakkad beza dengan sunat yang tidak muakkad. Sunat muakkad adalah ma yuthabu fa'iluhu wa yudhammu tarikuhu. Sunat muakkad adalah perkara yang diberi pahala pelakunya dan dicela. Dalam syariat dicela, tidak berdosa, tetapi dicela orang yang meninggalkannya. Macam sembahyang sunat qabliyah maghrib, itu tidak muakkad, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Sunat ba'diyah maghrib, buat dapat pahala, tak buat bukan tak setakat tak tidak berdosa, memang tidak berdosa, tapi kalau tak buat dia kira kalau bahasa kita tak sempoi ya. Begitulah. Ada celaan syariat pada meninggalkan ibadah tersebut. Itu yang di antara ta'rifan yang diberi oleh para usuliyun, bahwasanya sunat muakkad ni ma yuthabu fa'iluhu wa yudhammu tarikuhu. Jadi sunat muakkad, sunat yang dituntut, diberi pahala pelakunya dan dicela kerana meninggalkannya. Orang mampu buat korban, tak buat, dicela oleh syariat. Baik. Kemudian dalam mazhab kita khususnya, ibadah korban ini statusnya, ini layer yang keberapa? Layer yang ketiga. Layer yang ketiga, ibadah korban ini statusnya adalah sunat muakkad kifayah. Dia adalah sunat kifayah, sunat muakkad dalam bentuk sunat kifayah. Tuan-tuan sebelum ini mendengar istilah fardu kifayah. Seorang bersin hajim, dia kata alhamdulillah, salah seorang kata yarhamukallah, selesai kan. Seorang mai bagi assalamualaikum kan, ramai-ramai ni seorang jawab waalaikumsalam, selesai, fardu kifayah. Okey. Begitu juga dalam ibadah korban ini, dia adalah sunat kifayah, tetapi pengkifayahannya bukan kepada seluruh masyarakat, tetapi pengkifayahannya adalah pada isi rumah. Sunat kifayah pada setiap isi rumah, berdasarkan riwayat yang mana seorang sahabah radhiyallahu anhu, kalau saya silap minta maaf, nama beliau Mikhnaf ibn Hunayf, meriwayatkan, kata beliau, kunna wuqufan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqulu ayyuhan nas ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyatun. Baginda bersabda, wahai manusia, hendaklah ada bagi ahli setiap keluarga di setiap tahun satu ibadah korban. Okey, setiap keluarga setiap tahun kena ada satu ibadah korban. Maka dalam mazhab kita, ulama kita berpandangan dia adalah sunat kifayah bagi isi rumah. Bagi isi rumah, Syekh Zamri
Cikgu Zamri kita ada isi rumah dia berapa orang duduk serumah? 7. Yang ni hak yang sini, hak bagan je lah. Tak apa, kita tengok yang bagan tu. Hak isi rumah yang sini 7 orang. Salah seorang daripada ahli keluarga, katalah seorang tu duduk di rumah Tok Wan, Tok anak hak duduk dengan mak dia kan, Tok Wan, Tok, ayah, mak, anak 5, semua 9 orang. Semua 9 orang. Salah seorang melakukan ibadah korban, contohnya Tok Wan buat ibadah korban. Bila Tok Wan buat ibadah korban, maka sudah terhasil sunat kifayah. Bila sunat kifayah itu terhasil, maknanya sunat muakkad itu sudah terlaksana. Okey. Dan yang kita kata kalau tinggalkan itu dicela, seluruh keluarga itu tidak dicela. Seluruh keluarga itu tidak dicela. Kerana apa? Kerana salah seorang dia sudah pun melakukan ibadah korban. Tapi yang dapat pahala siapa? Kalau Tok Wan buat, Tok Wan dapat pahala. Bandingannya ulama kita kata macam semayang mayat. Seorang dua semayang mayat, selesai fardu kifayah, tapi hak dapat pahala semayang mayat hanya orang yang menunaikan semayang mayat. Itu saja. Cuma bezanya dalam ibadah korban, cuma kata Syekh apa nama dalam Sabil Muhtadin, dia kata makna keadaan korban itu sunat kifayah, seperti mana keadaannya adalah ianya disunatkan bagi setiap orang daripada ahli rumah. Dia hukum asal setiap orang tu sunat buat. Okey. Dan gugur tuntutannya dengan perbuatan seorang selain dia. Bukan terhasil pahala bagi orang yang tidak mengerjakannya. Tak buat tak dapat pahala. Salah seorang buat, gugur tuntutan sahaja, pahala tak dapat. Yang dapat orang buat saja. Adalah bandingannya seperti sembahyang jenazah jua. Maka barang siapa berkorban dengan seekor kambing, jatuhlah korban itu bagi dirinya dan terhasillah pahalanya bagi dirinya sahaja, tetapi gugur tuntutan korban itu dari ahli rumahnya. Jadi seluruh ahli keluarga dia gugur tuntutan sunat kifayah tu, yang kata dicela oleh syariat kalau meninggalkannya, gugur. Jadi orang tak katalah keluarga Cikgu Zamri itu tak sempoi, kaya saja tak buat korban, kan? Entah 54 lah. Tu mok grade nak tengok gaji banyak mana. Orang pun cikgu kan 54 dah ada 108 grade dia. Grade dia 108. Tapi tak buat korban. Celah tu bukanlah kata berdosa, kita tak sempoi lah. Tak sempoi. Tapi seorang buat, Cikgu Zamri buat, selesai buat sunat kifayah, dan yang dapat pahala Cikgu Zamri saja. Yang lain tak, bini dia tak dapat, anak dia pun tak dapat. Melainkan, ni dia kata, melainkan apabila dia niatkan berkongsi pahalanya dengan mereka itu. Kalau Cikgu Zamri niat share pahala in English regard. Okeylah, tak apa, dia nak share pahala dengan ahli keluarga dia, boleh. Sembelih tu dia yang niatkan sebagai korban untuk diri dia dan dapat pahala untuk diri dia, dan dia kata, ya Allah, pahala korban aku ini aku kongsikan dengan seluruh ahli keluarga aku, insya-Allah seluruh ahli keluarga dapat pahala. Saya biasa tanya seorang kadang-kadang suri rumah buat,
Kadang-kadang suri rumah buat kan. Tahun ni lelaki dia buat, mai tahun depan dia pula, saya pula nak buat, saya pun mengaji, dia kata. Saya pun tahu sunat-sunat kifayah ni. Dia pun buatlah korban. Betul, kita pun abanglah kat dia. Kakak kalau buat gugur sunat kifayah untuk seluruh ahli keluarga, tapi kalau nak menghasilkan pahala kepada semua ahli keluarga, kakak boleh niatkan kongsi pahala. Dia kata, niat apa? Dia kata, pahala sendiri mau sendiri buat. Pahala ni sendiri mau sendiri buat. Ni berkira ni. Ni orang berkira. Pulanglah yang tu. Tapi adakah salah kalau Cikgu Zamri satu keluarga 7 orang, 7 orang nak sembelih seorang seekor kambing, boleh tak? Boleh. Adakah salah? Tak salah. Bahkan itu lebih baik. Semua dapat pahala korban. Semua share pahala korban. Share dengan saya sekali. Contohnya, ini tuan-tuan kena faham, kerana ada sesuatu yang diviralkan kebelakangan ini dalam media-media sosial, iaitu berkenaan dengan tuan-tuan bagi untuk ulang kaji kita bab ibadah korban ni. Mungkin saya takkan nak ulang kaji dah, binatang ni rebeh telinga macam mana apa semua, yang tu bagi saya dah selesai dah kan. Itu dah selesai dah, semua dah faham dah. Cuma ada beberapa perkara yang perlu pembaikan, itu sahaja kita akan beri penekanan. Cuma kita semua faham, hanya boleh buat korban ni apa dia? Binatang yang bernama an'am, jamak dia. Na'am, jamak dia an'am, iaitu binatang ternakan 4 kaki yang hanya unta, lembu, kerbau, kambing kacang. Tuan-tuan panggil kambing kacang, kambing kacang tu kambing boar ke, kambing Shannon ke, kambing apa tu, kambing jenis tu. Dan kibas ni adalah biri. 5 perkara ni. Tok saya tanyalah, itik angsa, itik serati, rusa orang belah, apa lagi apa semua kan. Lepas tu sekok unta, sekok lembu, sekok kerbau boleh dikongsi maksimal 7 orang. Boleh dikongsi maksimal 7 orang. Kalau buat 8 orang, semua tak jadi korban. Kalau kongsi 6 orang, boleh. Bukan wajib 7, 6 orang saja boleh. 5 orang boleh. 2 orang boleh. 3 orang boleh. 4 orang boleh. Seorang boleh. Tak buat langsung, tak apa, pasal sunat. Tapi leceh. Leceh lah. Mampu tapi tak buat. Ada diviralkan baru-baru ni, iaitu bagaimana orang ramai-ramai kongsi untuk ambil satu panggu, satu tumpuk. Kan seekor lembu ada 7 panggu, 7 tumpuk, 7 bahagian. Satu bahagian tu 700 ni. Lebih kurang lah. Satu bahagian 700. Mereka tak mampu nak buat korban 700, maka mereka share seorang RM50. Seramai 14 orang beli setumpuk tu, mereka buat korban setumpuk, share 14 orang. Jadi korban tak? Dalam jawapan tu tak tahu kok saya salah baca. Kalau saya salah baca, saya minta maaf. Tapi kalau jawapannya adalah boleh dan dapat pahala korban berdasarkan kepada kenyataan ulama Syafi'iyah bahawa harus berkongsi pahala, maka ini adalah kenyataan yang dengan penuh penghormatan kepada pandangan itu, tetapi bagi kita dia tersasar sedikit. Saya tarik balik, bukan tersasar sedikit, dia tersasar banyak. Bukan dia tersasar sikit, dia tersasar amat jauh. Kerana kalau 2 orang berkongsi 2 ekor kambing dengan perkongsian yang musyak, pemilikan yang musyak, pemilikan yang tidak dibahagikan. Saya dengan Cikgu Zamri beli 2 ekor kambing, kami share duit 2 orang. Kambing A saya punya dan Cikgu Zamri punya.
Kambing B saya punya dan Cikgu Zamri punya. Kami share, seorang 1,000 dapat 2,000. 2 ekor kambing ni 2,000. Kami beli, kami punya 2 orang. Kambing nombor 1 saya punya dan Cikgu Zamri punya. Kambing nombor 2 saya punya dan Cikgu Zamri punya. Dua-dua kambing ni disembelih dengan niat korban untuk kami berdua. Kami main dua. 2 ekor ni kita buat korban. Okey, kita niatlah 2 ekor ni korban. Dia niatlah hati, aku niatkan 2 ekor ni korban, aku niatkan 2 ekor ni korban. Jadi 2 ekor tu disembelih untuk kami 2 orang. Ulama kita kata korban itu tidak sah kerana setiap ekor dimiliki oleh 2, dikongsi oleh 2 orang. Kau nak bagi sah macam mana? Bahagi siap-siap. Yang ni kamu punya, yang ni saya punya. Saya pi buat korban, kamu pun pi buat korban. Kena bagi hak milik yang berasingan. Macam tu juga kesnya dengan kongsi satu tumpuk 4-15 orang, dia takkan jadi korban. Dia jadi sembelihan biasa, disedekahkan, moga-moga dapat pahala. Pahala apa? Pahala sedekah, insya-Allah. Nak dapat pelaksanaan korban itu tidak, tak boleh, kecuali satu tumpuk tu ada berapa saham? Ada 14 saham kan? 1/14, 14 orang. Setiap orang tu dia menghebahkan miliknya kepada seorang. Ni berapa orang? 2, 4, 6, 8, 10, ni 14 orang ada depan ni semua. Impun seorang 50, beli setumpuk apa? Setumpuk lembu, beli 1 bahagian lembu, 1/7 bahagian. Yang tuan milik 1/14 daripada 1/7 tu dia hebah kepada Cikgu Zamri. Bahagian saya daripada tumpuk tu saya hebah kepada kamu. Saya terima. Hebah. Tukar hak milik. Maka Cikgu Zamri niatkan korban, disembelih sebagai korban. Untuk siapa? Untuk Cikgu Zamri lah. Jadi yang dapat pahala korban adalah Cikgu Zamri. Dia pun dapat pahala sponsor orang buat korban. Dan kalau Cikgu Zamri pula nak niat kongsi pahala dengan mereka, moga-moga dapat kongsi pahala tu. Dia flow dia kena macam tu. Kalau asal share saja tak boleh. Kalau share saja tak boleh. Wallahu a'lam. Baik. Cikgu bagi saya sampai kira apa? Pandai lah nak sengah. Mereka ni lapang semua lah. Mereka duk budak rian. Bau lah? Tak bau no? Tuan-tuan, satu benda lagi iaitu yang berkaitan dengan hak kata isi rumah tu macam mana. Hak kata isi rumah tu macam mana. Sunat kifayah kepada isi rumah. Yang kata isi rumah tu macam mana? Ada 3 pandangan. Dia kata ada 3 ihtimal yang diberikan oleh ulama kita dalam mazhab kita. Yang pertama, pandangan Asy-Syihabur Ramli di dalam Hasyiah Raud. Kata beliau, pandangan beliau yang dinakalkan di sini, yang dikehendaki dengan isi rumah di sini orang yang dihimpunkan oleh nafkah, seorang yang memberi nafkah ke atas mereka itu sekalipun kerana Allah. Okey. Walaupun banyak rumah. Kan? Katalah seorang Tok Wan ni, seorang Tok Wan ni duk tanggung anak cucu dia. Anak dia seorang mati, berlangak kereta. Kan? Jadi dia duk tanggung cucu dia dengan menantu dia, depa duk serumah. Okey. Dia pun duk serumah. Dia pun ada, dia duk dengan bini dia dengan anak hak tak lepas lagi serumah. Lepas tu ada anak cucu yang dia duk tanggung serumah.
Kemudian ada pula apa nama ibu tunggal ujung kampung tu, yang kematian suami, dia duk tanggung juga. Yang ni bukan kerana kewajipan syarak ke adik-beradik ke, tak. Kerana apa? Kerana fisabilillah saja. Makan, pakai, minum, pengajian, persekolahan budak-budak anak ibu tunggal tu, dia hak tanggung. Okey. Jadi kesemua mereka ni, 3 biji rumah ni dianggap sebagai satu bumbung, satu keluarga. Dan salah seorang buat menggugurkan tuntutan syariat daripada semua. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan, yang kata isi rumah tu kira duk serumah, walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan. Bilik A orang lain, bilik B orang lain, bilik C orang lain. Macam Gamak Piramli kan, duk sewa rumah tu, semua tidak ada hubungan kekeluargaan. Piramli dengan geng dia duk 3 orang sebilik, lepas tu Hak Min trompet tu sebilik, lepas tu Pak Mat Tempe ke? Pak Mat Tempe sebilik, lepas tu tuan rumah sebilik, lepas tu ceraikan aku tu siapa dia? Ceraikan aku sebilik. Depa ni kira satu rumah. Ini pandangan Tablawi. Salah seorang buat, maka gugur tuntutan kesemuanya. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga agak lagi luas, iaitu yang dikatakan satu keluarga tu, serumah tu, ahlu kulli baitin tu, iaitu merujuk kepada adik-beradik sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum hakam wakaf. Kalau dia kata dia wakafkan tanah ni, wakaf khas untuk adik-beradik dia, saudara mara dia, merujuk kepada qarabatu ar-rahmi, iaitu zawil arham. Semua hak adik-beradik ada hubungan titih waris dia termasuk. Yang tu luas. Jadi tok wan, tok anak, cucu, pak menakan, sepupu, sepapak semua termasuk. Salah seorang buat, gugur. Hak ni luas. Hak ni luas. Jadi kita duduk rumah asing pun, Pak Long buat dah. Tahun ni tak apa, Pak Long buat, selesai. Boleh juga macam tu. Kalau tanya saya, pandangan yang mana yang agak lebih relevan dan lebih lebih dekat moga-moga dengan yang hampir, iaitu merujuk kepada ketua keluarga. Merujuk kepada ketua keluarga, iaitu merujuk kepada orang yang menanggung nafkah. Orang yang menanggung nafkah, walaupun tanggungan nafkah itu kerana sukarela, tabarruan, kerana sukarela. Baik. Itu layer ke berapa? Layer kedua, wajib bagi Rasulullah, sunat bagi umat. Tang sunat tu ada pendetilannya. Sunat muakkad, lepas tu sunat muakkad kifayah. Lepas tu layer yang ketiga pada hukum korban ni, iaitu dalam keadaan tertentu korban boleh menjadi wajib. Okey. Bila kata korban jadi wajib, okey, tuan-tuan, bila kata korban jadi wajib, maka korban itu wajib dilaksanakan. Tuan korban, suku sakat tuan korban, iaitu orang yang dia wajib nafkah, anak dia, isteri dia, mak ayah dia yang dia wajib nafkah. Kalau mereka miskin, mak ayah dia, tuan korban, orang yang dia tanggungan nafkah dia, dan orang kaya-kaya Islam. Orang kaya-kaya Islam tidak boleh mengambil apa-apa bahagian daripada korban yang wajib itu, bahkan wajib diserahkan, diberikan kepada fakir miskin seluruhnya. Bukan terah ayah anda akan dijual seluruhnya, yang ni pun akan diberikan kepada fakir miskin seluruhnya. Yang tu take note bagi korban yang hukumnya wajib.
Bukan wajib bagi Rasulullah ni, wajib bagi umat. Taib. Bagaimana korban menjadi wajib? Korban menjadi wajib dengan dua jalan, dengan dua cara. Korban menjadi wajib dengan dua cara. Pertama, menjadi wajib dengan secara nazar. Dengan secara nazar. Siapa belah lembu sini? Dia ada lembu. Dia kata, lembu ni aku nazarkan sebagai lembu korban. Aku bernazar untuk berkorban dengan lembu ini. Aku bernazar untuk melakukan korban pada tahun ini. Aku bernazar kalau menang pilihan raya aku akan buat korban. Contohnya, aku bernazar, nazar ataupun apa-apa kalimat yang memberi makna nazar, wajiblah atasku kerana Allah untuk menyembelih lembu sebagai korban. Mana dia jadi nazar. Okey. Yang kedua, korban menjadi wajib apabila dita'yin. Yang ni kena tengok sikit. Dan tiada wajib korban itu melainkan dengan pertama nazar, seperti seorang berkata, lillahi alayya an udhahhiya bihadhihi, kerana Allah wajib di atas aku berkorban dengan kambing ini umpamanya. Itu satu. Nazar semua tuan-tuan boleh faham. Nazar tuan-tuan boleh faham. Yang kedua atau dengan ta'yin. Ta'yin ni dalam bahasa Melayu maknanya menentukan, iaitu penentuan. Seperti dikatanya, hadhihi udhiyatun, inilah korban. Atau dengan katanya, ja'altuha udhiyatan, artinya aku jadikan ia sebagai korban. Maka dengan lafaz yang tersebut itu, jadilah korban dengan umpama kambing, suatu yang wajib. Pasal apa? Kerana hilang hak miliknya daripada kambing itu dengan nazar dan ta'yin itu. Bila kita dah nazar, bila dah kita ta'yin, tentukan, orang tu dia ada lembu sekor, dia kata lembu ni korban, lembu ni lembu korban. Aku buat korban dengan lembu ini. Artinya dia dah ta'yin, dia dah tentu dah lembu tu lembu korban. Ketika perisytiharan dia buat tu, penentuan yang ta'yin dengan lafaz, yang ni lembu korban. Begitu juga ataupun dia kata ni aku nazar korban, ketika itu hak miliknya dah tak ada. Hak milik dia tak ada, maka dia jadi hak milik orang miskin. Maka wajib atasnya menyembelih, dan tidak harus dia mentasarrufkannya dengan seumpama jual dan menggantinya. Tak harus diuruskan dengan lain daripada sembelih sebagai korban, macam dia jual ataupun dia ganti, sekalipun dengan yang lebih baik daripadanya. Dia kata tu kepada lembu kurih, dia nak ganti dengan lembu yang lebih gemuk, tak harus, kena lembu tu juga. Dia kata tu pada lembu yang tak cukup umur, dia nak ganti dengan lembu yang cukup umur, tak boleh, kena sembelih lembu tu juga, walaupun tak cukup syarat. Dia kata dekat lembu yang telinga dia putih sebelah, rebeh, boleh buat korban tak? Tak boleh, tapi dia wajib sembelih dan diuruskan sebagai lembu korban, walaupun tak jadi korban, diuruskan sebagai korban wajib. Saya jam sikit. Syahadan, bahwasanya kambing atau barang sebagainya yang dibeli oleh seseorang dengan niat korban, dengan qasad korban, apabila dia ditanya orang tentang hal kambing itu, maka dia menjawabnya dengan katanya bahawa kambing ini kambing korban, nescaya jadilah korban itu korban wajib sebab ta'yin. Orang tu pergi beli kambing,
dia pergi kampung Teluk. Tang tu ada kampung Teluk. Dia tu ada jual kambing kan. Dia pun pergi beli kambing. Sambil duk heret balik. Kan? Duk heret balik lalu kok ni. Kok pergi jalan ni orang tanya. Kambing apa? Oi, hang beli kambing apa? Kambing korban. Kambing korban. Kata Syekh di sini, maka jadilah korban itu korban wajib dengan sebab ta'yin, penentuan. Maka wajib atasnya menyembelihnya dan mensedekahkan sekalian suku-sukunya, dan haram atasnya memakan sesuatu daripada dagingnya. Sayugia hendaklah kita tahu masalah ini, kerana yang demikian itu telah jatuh pada kebanyakan orang awam yang berkata tak kala ditanya orang bahawa kambing ini kambing korban, dalam keadaan mereka itu jahilkan hukum yang terhasil daripada kata-kata yang tersebut itu, dan mereka sangkakan bahawa kambing itu korban sunat jua. Maka mereka memakan sedikit daripada dagingnya, dan terkadang mereka tidak menyembelihnya, hanya mereka mentasarrufnya. Mentasarruf maknanya menguruskannya dengan jual atau ganti dengan yang lainnya. Maka yang demikian itu adalah kesilapan, a big mistake. Macam mana? Dia jual lagi tak boleh lah. Dia jual lagi tak boleh. Jual tak boleh, makan tak boleh, apa pun tak boleh. Dia kena sembelih dan dia sedekahkan kepada fakir miskin. Dia sembelih, dia bagi kat orang kaya. Dia kata sedekah kat orang kaya. Kat orang kaya bukan sedekah. Kat orang kaya dia hadiah. InsyaAllah malam esok kita tengok apa beza antara makan, sedekah dan hadiah. Ni istilah yang perlu difahami dalam fiqh yang berkaitan dengan ibadah korban. So saya ingat cukup kot untuk malam ni sebagai muqaddimah kepada sikit penekunan terhadap hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah korban. Kita tengok makna korban, hukum korban, dan yang ketiga kita tengok juga bagaimana korban menjadi wajib. Satu dengan sebab nazar, yang kedua dengan sebab ta'yin. Lepas tu jangan duk kata aku beli lembu korban ini kan, lalu sangat kan. Tak payah. Beli lembu lah. Aku beli lembu, aku jual lembu, apa lagi? Aku tu je lah. Jangan jual beli ke apa ke. Kadang-kadang saya tengok orang duk ajak niat, tak kena juga. Dia katalah hati tak apa, tapi dia duk ajak niat sebut di mulut. Sebut ni mulut. Dia kata sebut lah. Ni pakcik nak ajak ni, sebut lah ni, nak niat ni, sebut. Sebut macam mana? 1/7 lembu aku ini aku jadikan korban. Wallahu alam, takut jadi korban wajib. Dia kalau kata 1/7 milik aku lembu ini aku niatkan korban, tak apa. Jangan kata ju'alah. Jangan kata aku jadikan. Ni bak ju'alah, ni bak lain tak. Jangan ada sebut kata aku jadikan. 1/7 milik aku lembu ini aku niatkan korban. Niat tak mana niat? Niat dalam hati kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Taib, insyaAllah malam esok kita tengok apa perkara lagi pelaksanaannya, niat, bagaimana niat dan bagaimana menguruskan daging korban. Moga-moga sedikit pendedahan ini memberi panduan kepada kita untuk beramal ibadah dan menjadi amalan yang akan membuahkan pahala, menjadi peneman kepada kita di dalam alam barzakh nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak
وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستمع ولا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وبنية القبول والتوفيق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.